Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada petang ini insya-Allah kita mulakan pembelajaran bagi kitab Asas Ilmu Nahwu, yang mana ilmu nahwu ini merupakan salah satu daripada ilmu yang terpenting untuk kita menguasai bahasa Arab. Dan apa yang ditulis di dalam kitab ini merupakan perkara-perkara asas yang perlu kita ketahui apabila kita hendak mempelajari ilmu nahwu. Kitab ini lebih sesuai bagi orang yang baru nak belajar ilmu nahwu, baru nak kenal ilmu nahwu. Mungkin sebahagian daripada mereka belum pernah dengar ilmu nahwu, tak tahu apa pun yang dikatakan dengan ilmu nahwu. Kitab ini insya-Allah sesuai untuk mereka yang baru hendak memulakan pembelajaran ilmu ini. Pada hari ini saya bacakan dahulu pendahuluan. Kata penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bahasa Arab merupakan bahasa yang mendapat tempat di hati setiap orang yang beriman di kalangan umat Islam. Kenapa saya sebutkan perkara ini? Supaya umat Islam semua mereka kembali menghargai bahasa ini. Kita hari ini umat Islam diuji dengan condong kepada barat dan berbangga dengan bahasa mereka. Orang hari ini kalau bercakap Inggeris, mereka menganggap itu merupakan kelebihan, kemuliaan. Jadi kita umat Islam sebenarnya kita perlu mengutamakan bahasa Arab, mengagungkan bahasa Arab lebih daripada bahasa-bahasa yang lain. Tak salah nak belajar bahasa lain, akan tetapi bahasa Arab yang kita kena utamakan. Sebab apa? Ini kerana kitab suci mereka iaitu Al-Quran diturunkan di dalam bahasa tersebut. Begitu juga Rasul yang menyampaikan kepada umat Islam tentang isi kandungan Al-Quran diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla daripada keturunan Arab. Keterangan-keterangan tersebut yang dipanggil hadis Nabi sampai kepada kita di dalam bahasa yang indah ini. Bahasa Arab bagi orang yang mempelajarinya, mereka akan dapati ianya merupakan bahasa yang indah, tidak seperti bahasa-bahasa yang lain. Kita akan dapati di sana kehebatan dan juga keindahan di dalam bahasa tersebut yang kita tidak temui pada bahasa-bahasa yang lain. Sebab apa kita kena tekankan bahasa Arab? Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Nabi pun menyampaikan penjelasan tentang Al-Quran ini juga di dalam bahasa Arab. Hadis-hadis ianya datang kepada kita di dalam bahasa Arab. Kita sebagai seorang Muslim, kita kena ambil berat tentang bahasa ini. Kalau tidak, macam mana kita hendak menguasai ilmu tentang Al-Quran dan hadis apabila kita tidak mampu untuk berbahasa Arab dan memahami bahasa Arab. Sejak akhir-akhir ini kita melihat masyarakat Islam di negara kita semakin mengambil berat tentang pendidikan bahasa Arab. Betul, ramai sekarang ni orang dah mula minat kepada bahasa Arab.
Banyak buku-buku ditulis tentang ilmu nahwu, tentang komunikasi di dalam bahasa Arab, yang mana di sini menunjukkan minatnya masyarakat kepada bahasa Arab ini. Cuma di dalam kita mempelajari hatta bahasa Arab ni pun, kita kena merujuk kepada orang yang ahli tentangnya. Bukan semua buku yang ditulis di luar sana boleh kita jadikan panduan ataupun rujukan untuk kita menguasai bahasa Arab. Saya tak bermaksud kitab saya ini sahaja yang elok kamu baca, tidak. Ya. Yang saya maksudkan di sini, ada di sana kitab-kitab yang ditulis di luar itu tak layak untuk dijadikan rujukan. Khususnya berkaitan dengan komunikasi. Setengah daripada penulis, dia nak tulis komunikasi dalam bahasa Arab, akan tetapi dia gunakan uslub Melayu, macam orang Melayu kita cakap. Itu tak kena. Mesti kita menulis dialog yang bersesuaian dengan uslub Arab. Tak boleh kita pakai seperti uslub Melayu, supaya kita menjadi orang yang fasih, tahu bagaimana orang Arab bercakap dalam percakapan mereka. Perubahan ini mungkin didorong oleh keinginan mereka untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi sebahagian pada manusia ataupun ramai di kalangan mereka ada minat nak memahami Al-Quran, sebab itu mereka belajar bahasa Arab. Ini merupakan perubahan sikap yang baik kerana Allah Azza wa Jalla menurunkan kitabnya agar manusia menghayati dan memikirkan isi kandungannya. Firman Allah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah turunkan kepada kita Al-Quran supaya kita mentadaburnya. Mentadabur tidak akan tercapai kalau kita tak faham bahasa Arab. Bila kita ada pengetahuan bahasa Arab, bahkan kalau pengetahuan kita tinggi, bukan sekadar tahu ilmu berkaitan dengan nahwu dan juga saraf, kita boleh mengkaji lebih daripada itu berkaitan dengan balaghah yang ada di dalam Al-Quran ini, maka ini akan mendatangkan kesan yang baik bagi orang yang mentadaburnya. Dalam ayat ini Allah mengatakan, kenapakah mereka tidak mentadabur Al-Quran? Tadabur tu senang bahasa kita, menghayatilah, menghayati Al-Quran ini. Kalaulah ianya datang daripada selain Allah, nescaya mereka akan menemui di dalamnya percanggahan yang banyak. Bila orang yang mentadabbur Al-Quran, mereka akan dapati betapa indahnya bahasa Al-Quran ini, betapa sempurnanya kitab ini, kerana ia datang daripada Allah. Firman-Nya lagi, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dengan bacaan Arab. Bacaan dia dalam bahasa Arab. Moga-moga kamu dapat memikirkannya. Jadi Allah suruh kita berfikir. Kalau tak faham, macam mana nak fikir? Sebab itu pentingnya kita menguasai pengetahuan tentang bahasa Arab. Oleh itu perlulah ada usaha-usaha untuk membantu umat Islam di negara kita meningkatkan pengetahuan tentang bahasa ini. Pembelajaran bahasa Arab memerlukan pembentukan asas yang mantap tentang ilmu-ilmu pokok bagi bahasa ini. Jadi ada ilmu yang utama berkaitan dengan bahasa. Macam kita belajar bahasa Malaysia jugalah. Ada tata bahasa, ada itu, ada ini, ada sastra. Jadi sekarang ni kita kena tahu apakah ilmu-ilmu asas yang perlu kita kuasai untuk kita menjadi orang yang mahir tentang bahasa Arab ni tadi. Di antara seni ilmu yang terpenting dalam bahasa ini adalah ilmu nahwu.
saraf dan balaghah. Ini antara ilmu asas yang penting di dalam bahasa Arab yang perlu kita terokai. Buku asas ilmu nahwu ini saya terbitkan sebagai satu usaha untuk menjayakan matlamat tersebut. Nak bantu masyarakat Islam memahami ilmu ini. Mungkin sekarang ni masyarakat telah pun terdedah dengan bermacam-macam maklumat tentang ilmu ini. Mudah untuk mereka mencapainya, dan ini membantu mereka memahami ilmu nahwu ini. Tidak seperti zaman saya dahulu. Kalau zaman saya dahulu hanya bergantung pada guru lah. Kalau guru pandai mengajar, pandailah kita. Kalau guru tak pandai mengajar, maka tak ada satu apa pun yang kita fahami. Jadi sekarang ni banyak buku-buku yang menuliskan tentang ilmu ini. Semoga Allah memberikan pertolongannya agar buku ini dapat diketengahkan dalam bentuk yang mudah dipahami dan menjadikan niat saya ikhlas mencari keredaannya. Kenapa ilmu nahwu perlu didahulukan dan diberikan penekanan yang lebih? Jawapannya, anda tidak mungkin akan dapat menguasai bahasa Arab tanpa memahami kaedah-kaedah di dalam ilmu ini. Kenapa? Kalau kita tak tahu nahwu, kita tak akan boleh nak faham apa yang disebutkan di dalam sesuatu ayat ini tadi. Bila kita tahu nahwu, maka ini akan membantu kita memahami ayat tersebut, bahkan memahaminya dengan betul. Kata dia, ini merupakan asas yang membantu anda memahami maksud sesuatu perkataan atau ayat dengan betul. Ia juga membantu anda menyampaikan maklumat di dalam bahasa ini dengan tepat. Kita pun kalau nak bercakap Arab, tak pandai ilmu nahwu, tak betul lah. Apa yang kita nak sampaikan lain, orang faham lain. Bila betul ilmu nahwu, insya-Allah orang yang mendengar memahami apa yang kita sampaikan. Contohnya si Fulan kata, daraba Muhammadun Aliyun. Orang yang mendengar, siapa pukul siapa ni? Kan? Sebab dia belajar ilmu nahwu, yang dipukul sebutannya lain, yang memukul sebutannya lain. Kalau si Fulan yang sebut daraba Muhammadun Aliyun, ni siapa pukul siapa ni? Kan? Jadi kita nak bercakap kepada orang, kalau tak betul ilmu nahwunya, orang tak faham, ataupun mungkin salah faham. Sebab itu penting ilmu nahwu ni tadi. Buku yang ada di tangan anda sekarang merupakan panduan asas untuk memahami ilmu nahwu. Ahli-ahli bahasa sejak dahulu sehingga ke hari ini berusaha menulis kitab-kitab yang dapat membantu pelajar-pelajar yang baru mengenali ilmu ini. Di antara hasil-hasil tulisan yang mendapat tempat di kalangan mereka ialah Matan Al-Ajurrumiyah kalangan Ibnu Ajurrum. Jadi siapa yang belajar ilmu nahwu dalam bahasa Arab, mereka akan dapati orang yang mengajar ilmu nahwu ni, mereka akan mulakan pembelajarannya dengan membaca Matan Al-Ajurrumiyah. Kecuali kalau belajar di sekolah ataupun di universiti, mereka buat kitab sendiri. Ada buku teks sendiri. Kalau kita belajar mengikut kaedah ulama-ulama yang terdahulu, Matan Al-Ajurrumiyah ni antara yang dimulakan, menjadi pemula bagi orang yang nak belajar ilmu nahwu. Jadi kita dah bacakan banyak syarahan yang ditulis berkaitan dengan Matan Al-Ajurrumiyah. Ramai di kalangan ulama dan ahli bahasa menulis syarahan bagi matan ini kerana ia sesuai untuk diajarkan kepada mereka yang hendak memulakan pengajian ilmu nahwu. Sekarang ni dalam bahasa kita pun dah ada orang terjemah dan tulis
syarahan bagi matan Al-Ajurumiyah. Apa yang saya kemukakan di dalam buku ini merupakan panduan asas yang mencukupi, insya-Allah. Asas, ya, bukan semua ilmu nahwu. Asas bagi ilmu nahwu. Buat mereka yang mahu mengenali ilmu ini. Namun begitu perlu diingatkan bahawa anda tidak boleh menguasai bahasa Arab dengan hanya membaca buku ini. Jangan kita ingat habis baca buku asas ilmu nahwu ni sudah selesai. Tidak. Banyak lagi kitab-kitab yang perlu kita pelajari. Bahkan kita nak pandai bahasa Arab, kita kena baca kitab Arab. Barulah nanti pengetahuan kita semakin bertambah. Kita semakin cepat memahami dan menguasai bahasa ini. Buku ini ditulis dalam bahasa kita untuk permulaan bagi orang yang nak mengenali ilmu ini. Bila antum dah semakin tinggi pembelajaran tentang ilmu nahwu ini, maka antum semua kena buka kitab Arab. Kata dia, untuk memahirkan diri anda, anda perlu mempunyai kaedah belajar yang betul. Ini bergantung kepada guru kita lah. Kalau guru kita tahu macam mana hendak membantu pelajar untuk mereka menguasai bahasa Arab dengan cepat, maka insya-Allah murid-murid akan dapat menguasainya. Dari segi apa? Dari segi pemahaman, kemudian dari segi pembacaan, dari segi percakapan. Kesemua perkara ini perlu ditekankan, dan juga penulisan. Dengan itu insya-Allah kita akan dapat memahami ilmu ini dan menguasainya. Buku ini hanyalah alat sokongan belajar yang membantu anda membina asas yang baik untuk menguasai bahasa ini. Semoga isi kandungannya mendatangkan manfaat buat anda. Sekiranya ada sebarang kemusykilan atau pandangan, bolehlah hubungi saya melalui email di bawah. Juga boleh hubungi penulis melalui nombor yang dia masukkan dalam Facebook itu. Kalau ada apa-apa nak tanya, lihat pada nombor WhatsApp yang tertera di dalam Facebook. Baik, kita masuk pada bab yang pertama. Hari ini kita nak cuba habiskan ataupun ambil bab yang pertama, iaitu perbincangan ilmu nahwu. Semua orang yang nak belajar ilmu nahwu, dia kena faham apakah perbincangan ilmu nahwu. Abang Abdillah, mana buku hantar? Tak ada buku? Tak ada. Baik. Apa dia perbincangan ilmu nahwu? Bila kita tahu apakah perbincangan ilmu nahwu, maka ini akan memudahkan kita memahami asas yang berkaitan dengan ilmu nahwu ini dan juga kaedah-kaedahnya. Kata penulis, sebelum anda mempelajari kaedah-kaedah yang berkaitan dengan ilmu nahwu, anda perlu mengetahui perkara yang dibincangkan di dalam ilmu tersebut. Ini membantu anda memahaminya dengan lebih cepat dan berkesan, insya-Allah. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, apakah perkara yang dibahaskan di dalam ilmu ini? Apakah perbezaan di antara ilmu ini dengan ilmu saraf? Kita ada ilmu nahwu, kita ada ilmu saraf. Jawapannya adalah mudah, insya-Allah. Ilmu nahwu membincangkan perkara-perkara berikut. Dengar elok. Perubahan yang berlaku pada penghujung perkataan. Dalam bahasa Arab disebut kalimah. Apabila dimasukkan ke dalam ayat. Kita ada perkataan Arab, kita jadikan ianya ayat. Ilmu nahwu membincangkan tentang hujung perkataan ini tadi. Adakah dia berubah ataupun tidak? Apakah perubahannya? Ini yang dibincangkan di dalam ilmu nahwu. Contohnya kita kata Muhammad sakit. Muhammadun maridun. Jadi sekarang ni yang dibincangkan oleh ilmu nahwu adalah penghujung perkataan. Kalau di sini Muhammadun,
Yang dibincangkan adalah apa? Baris yang ada pada huruf dal, Muhammadun. Begitu juga maridun. Yang dibincangkan adalah baris yang ada pada huruf dad. Itu yang dibincangkan dalam ilmu nahwu. Yang mana baris-baris ini ianya boleh berlaku perubahan. Jadi kita letakkan di dalam kotak fikiran kita dahulu. Yang dibincangkan di dalam ilmu nahwu itu adalah penghujung perkataan. Ia berbeza dengan ilmu saraf. Ilmu saraf sebagaimana yang akan kita bacakan nanti, ia membahaskan tentang perubahan pada perkataan itu sendiri. Sebagai contohnya perkataan Muhammadun pada ayat berikut. Ja'a Muhammadun. Inna Muhammadan karimun. Jitu ma'a Muhammadin. Tengok perkataan Muhammad pada ayat-ayat ini. Yang pertama baris depan, Muhammadun. Yang kedua baris atas, Muhammadan. Yang ketiga baris bawah, Muhammadin. Jadi perubahan inilah yang dibahaskan di dalam ilmu nahwu. Kata dia, cuba perhatikan kepada kalimah Muhammad di atas. Pada ayat yang pertama, hujungnya berbaris hadapan, dhammah. Baris depan dipanggil apa bahasa Arab? Dhammah. Ya. Kerana ia menjadi pelaku perbuatan, fa'il. Ini kita akan bincangkan nanti. Sebab apa Muhammadun berbaris hadapan? Kerana di dalam bahasa Arab, bila sesuatu kalimah itu ianya merupakan pelaku perbuatan, bahasa Arabnya disebut fa'il, maka hendaklah dianya berbaris di hadapan. Kita kena kata apa? Ja'a Muhammadun. Kita tak boleh kata Ja'a Muhammadan ataupun Muhammadin. Kerana pelaku perbuatan dalam bahasa Arab hendaklah hujungnya dibariskan ke hadapan, atau dipanggil dengan dhammah. Bila antum belajar, antum ingat istilah-istilah ni selalu. Dhammah apa dia? Fa'il apa dia? Setiap istilah yang kita dapat terus kita hafal selalu. Maka dengan itu insya-Allah nanti bila makin banyak kita belajar, makin mudah kita faham. Jadi sekarang ni ada istilah dhammah, maknanya baris depan. Ada fa'il, maknanya pelaku perbuatan. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Ja'a telah datang, Muhammadun Muhammad. Siapa yang datang di sini? Muhammad. Jadi Muhammad dipanggil fa'il, dia yang melakukan perbuatan tersebut. Fa'il di dalam kaedah ilmu nahwu hendaklah berada pada kedudukan raf'un. Raf'un apa dia? Nanti kita bincangkan dalam bab i'rab nanti. Yang pentingnya pada ilmu nahwu, dalam kaedah ilmu nahwu, fa'il berbaris di hadapan. Nanti dalam bab raf'un dia akan ceritakan lagi secara jelas tentang raf'un dan tanda-tanda raf'un. Yang penting ingat dahulu sekarang apa itu fa'il, apa itu dhammah. Ya. Pada ayat yang kedua, kalimah Muhammad berbaris atas. Baris atas dipanggil apa? Fathah. Jadi Muhammadan. Kerana ia dimasuki oleh kalimah inna. Fungsi kalimah ini inna dalam bahasa Arab, apa fungsi inna? Adalah menjadikan kalimah yang selepasnya berada pada kedudukan nasbun. Nasbun itu tanda dia baris atas lah, fathah. Jadi fungsi inna dia menjadikan kalimah selepasnya berbaris di atas. Ini permulaan untuk kita nampak dahulu. Nanti kita akan bincangkan tentang makna nasbun dan tanda-tanda nasbun. Jadi bila sesuatu kalimah dimasuki inna, maka hendaklah
kita jadikan kalimah tersebut berbaris atas. Contohnya apa? Contohnya inna Muhammadan karimun. Ya. Inna Muhammadan. Kita baca dengan baris atas. Sebab apa kita baca baris atas? Sebab dimasuki oleh inna. Kalau contoh yang pertama baris depan, contoh yang kedua ni baris atas. Sebab apa bertukar baris atas? Kerana dimasuki inna. Faham anta ya Abah Saleh? Elok cari buku ya. Kalau nak ikut kelas ni elok cari buku supaya apa? Kita boleh murajaah ya. Baik. Yang seterusnya, sekarang kita dapat kalimah baru, fathah. Fathah artinya baris atas. Ya. Kemudian kata dia pada ayat yang ketiga, kalimah Muhammad berbaris bawah. Baris bawah dipanggil apa dalam bahasa Arab? Kasrah. Dipanggil dengan kasrah. Kenapa kalimah Muhammad yang ketiga berbaris bawah? Kerana ia berada selepas kalimah ma'a. Selepas kalimah ma'a. Sekarang ni antum letakkan di dalam fikiran antum ataupun tulis dalam nota antum. Tulis dalam nota antum kalimah yang berada selepas ma'a dia akan berbaris bawah. Nanti kita akan cerita bab jar majrur. Yang penting kita ambil yang ini dulu. Kalimah yang berada di selepas daripada ma'a dia akan berbaris bawah. Contoh di sini jitu ma'a Muhammadin. Faham semua? Otomatik dia akan baris bawah. Kerana dia menjadi mudhafun ilaih. Apa mudhafun ilaih nanti kita akan ceritakan kemudian. Ya. Baik. Perubahan-perubahan inilah yang dipanggil di dalam istilah ilmu nahwu sebagai i'rab. Dalam ilmu nahwu ada satu istilah yang dipanggil dengan i'rab. Ya. Nanti kita akan bacakan. Sekarang ni cuma nak beritahu perubahan yang berlaku di hujung perkataan ni tadi, ianya dipanggil apa dengan apa? Dipanggil dengan i'rab. Definisi i'rab yang sebenarnya insya-Allah kita akan baca nanti. Ini nak bagi gambaran dahulu. Bila orang sebut i'rab, kita kena faham apa dia i'rab itu. Jadi nampak sekarang ilmu nahwu dia membahaskan tentang hujung perkataan. Tak usah tengok yang sebelumnya tu. Huruf pertama, huruf dua tak payah tengok. Tengok huruf akhir dia sahaja. Huruf terakhir bagi sesuatu kalimah. Yang bincang tentang yang lain itu dalam ilmu saraf nanti. Kemudian kata dia, yang keduanya pembahasan dalam ilmu nahwu apa dia? Kekalnya penghujung kalimah pada satu keadaan tanpa adanya perubahan. Tadi yang pertama bahaskan tentang perubahan. Yang keduanya dia bahaskan tentang kalimah-kalimah yang tak ada padanya perubahan. Masuklah apa pun dia tetap tidak berubah. Tak berubah. Di dalam istilah ilmu nahwu ia dipanggil bina. Ingat istilah ni. Nanti kita akan bacakan di dalam bahagian ulang kaji. Ya. Kekalnya sesuatu kalimah tanpa ada perubahan itu dipanggil dengan apa? Bina. Lawan bagi i'rab. I'rab ada perubahan. Kalau bina dia tidak ada perubahan padanya. Sebagai contohnya kalimah haula'i. Tengok kalimah haula'i. Banyak kita jumpa dalam Quran kalimah haula'i.
Tengok pada kalimah haula'i pada ayat-ayat berikut. Yang pertama, haula'i tullabu mujtahiduna. Hujung kalimah haula'i berbaris apa? Berbaris bawah. Tengok ya. Masuk inna. Inna haula'i tullaba mujtahiduna. Dia tak jadi haula'a. Dia tetap haula'i walaupun dimasuki inna. Tadi kita jumpa kalimah Muhammadun bila masuk inna jadi Muhammadan. Tapi haula'i tidak. Masuk inna pun dia tetap haula'i. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Jitu ma'a haula'i tullabi. Jadi sekarang ni di sini kekal juga dia dengan berbaris bawah. Kata penulis, hujung kalimah ini iaitu haula'i disebut dengan satu sebutan sahaja pada ketiga-tiga ayat di atas, kerana ia tidak boleh menerima perubahan. Dia tidak menerima perubahan. Kalimah yang tidak menerima perubahan pada penghujungnya inilah yang dipanggil dengan mabni. Ingat istilah. Sekarang ada istilah i'rab, ada istilah bina. Ada istilah mu'rab dan ada istilah mabni. Istilah-istilah ini antum kena faham betul-betul. Kerana ini yang paling asas sekali. Bila sesuatu kalimah itu ianya boleh berubah pada penghujungnya, maka dipanggil dengan mu'rab. Kalau tak boleh berubah hujungnya, tak ada perubahan pada penghujung kalimah ni tadi, ni dipanggil dengan mabni. Jadi apa beza i'rab dengan mu'rab, bina dengan mabni? I'rab itu adalah perubahan. Mu'rab kalimah yang boleh berubah hujungnya. Bina tiada perubahan, kekal pada satu keadaan sahaja. Mabni artinya kalimah yang kekal pada penghujungnya tanpa perubahan. Jadi cuba hadam betul-betul istilah ni dahulu. Ya. Bila antum faham nanti, maka ini akan memudahkan untuk antum belajar bahagian yang seterusnya. Apabila anda mengamati keterangan di atas, maka anda dapat memahami bahawa perbincangan ilmu nahwu tidak keluar daripada kedua-dua perkara tersebut. Dengan erti kata yang lain, ilmu nahwu menjelaskan tentang kedudukan di akhir perkataan, sama ada berlaku padanya perubahan yang dipanggil dengan i'rab atau tidak, artinya tidak berlaku perubahan, dipanggil dengan bina. Ini sahaja pembahasan ilmu nahwu. Dia tengok perkataan tersebut, tengok pada hujungnya, adakah ianya ada padanya perubahan ataupun tidak. Faham semua? Adapun ilmu saraf, ianya membincangkan perubahan yang berlaku pada kalimah itu sendiri, sama ada di pertengahan, di awal, berlaku penambahan huruf, pengurangan dan sebagainya. Sebagai contohnya kalimah berikut. Jadi ilmu saraf membahaskan tentang kalimah itu sendiri, ada berlaku perubahan ataupun tidak. Sama ada perubahan di awal ataupun di tengah, ataupun di hujungnya. Ada berlaku penambahan huruf ataupun pengurangan. Ada berlaku pertukaran huruf. Jadi ini apa yang dibahaskan di dalam ilmu saraf. Kita ambil contoh kalimah kataba. Kalimah kataba, ia boleh berubah kepada yaktubu.
dan boleh jadi kitabah. Asal satu saja, tapi boleh bertukar-tukar. Katabah jadi yaktubu, jadi kitabah, jadi uktub, jadi katibun, jadi maktubun, jadi maktabun, jadi maktabatun. Ya. Jadi perubahan-perubahan inilah yang dibincangkan di dalam ilmu saraf. Perlu ingat, setiap kali ada perubahan pada sesuatu kalimah, ia menunjukkan ada perubahan pada maknanya. Jadi ada lain makna bila berubah sebutannya. Faham? Contohnya kita ambil katabah. Katabah telah menulis. Bila tambah huruf ya di hadapannya, yang kita panggil dengan huruful mudhara'ah. Bila tambah huruf ya jadi yaktubu. Yaktubu jadi apa? Sedang menulis. Bila kita tengok kitabatan, kitabah, maknanya apa? Penulisan. Maknanya penulisan. Sekarang ini bila berubah struktur sesuatu kalimah ni tadi, sama ada penambahan huruf dan sebagainya, ia menunjukkan apa? Ada perubahan pada maknanya. Kemudian kata dia, ilmu saraf dibincangkan dalam kitab yang lain. Di sini kita fokuskan kepada ilmu nahwu. Semoga dengan keterangan di atas anda dapat fokuskan skop perbincangan ilmu ini. Dengan ini mudahlah bagi anda untuk masuk kepada bab-bab yang selanjutnya, insya-Allah. Sebelum kita berhenti, kita baca ulang kaji. Apa yang saya tulis di dalam ulang kaji ini, ianya berkaitan dengan poin-poin penting yang perlu kita hadam betul-betul bagi setiap bab yang kita pelajari. Ini tak boleh tidak, mesti antum fahami dan kuasai. Yang sebelum ni keterangan secara amnya. Dalam ulang kaji ini, ianya nak fokuskan kepada poin-poin penting yang perlu kita faham, perlu kita ingat, supaya kita dapat belajar dengan baik. Yang pertamanya, ilmu nahwu membincangkan tentang keadaan penghujung perkataan atau kalimah, sama ada berlaku padanya perubahan ataupun tidak. Ini poin yang pertama. Apa dia ilmu nahwu? Membincangkan hujung perkataan. Kemudian perubahan yang berlaku pada penghujung sesuatu perkataan dipanggil i'rab. Perubahan ini dipanggil apa? I'rab. Bertukar baris atas jadi baris bawah, daripada baris depan ni tadi. Perubahan ini dipanggil apa? I'rab. Adapun kalimah yang boleh berubah penghujungnya pula dipanggil dengan mu'rab. Contohnya Muhammadun, boleh berubah ataupun tidak penghujung kalimah Muhammad ini? Boleh berubah. Maka dia adalah mu'rab. Kalimah Aliyun boleh berubah ataupun tidak hujungnya? Boleh berubah, dia adalah mu'rab. Madrasatun boleh berubah tak baris di hujungnya? Boleh berubah, maka ia dipanggil dengan mu'rab. Jadi semua kalimah yang boleh berubah penghujung kalimahnya, ianya dipanggil dengan mu'rab. Lawannya mabni, yang akan kita bacakan nanti. Kekalnya sesuatu perkataan tanpa berlaku padanya perubahan dipanggil dengan bina. Ini bina lawan bagi i'rab. Di dalam istilah ilmu nahwu, kekalnya sesuatu perkataan tanpa ada perubahan dipanggil dengan bina. Istilah yang satu lagi yang kita kena faham, kalimah yang tidak ada perubahan pada penghujungnya,
Dia tak boleh berubah. Duduk dalam ayat mana pun dia tak boleh berubah. Itu dipanggil dengan mabni. Kalimah yang tidak boleh berubah penghujungnya dipanggil dengan mabni. Haulai mabni ke mu'rab? Mabni. Haza mabni ke mu'rab? Mabni. Haza talibun. Inna haza talibun. Jitu ma'a haza talib. Dia tak berubah. Haza. Tetap haza. Itu dipanggil dengan mabni. Jadi istilah ini antum kena ingat dahulu. Faham dahulu apa maksudnya. Nanti bila kita belajar lebih tinggi, tak adalah kita pening. Tok guru kita kata, ini mabni ke mu'rab? Kita faham apa yang dikehendaki pada soalan ini. Kemudian kata dia yang terakhirnya, ilmu saraf pula membincangkan perubahan yang berlaku pada struktur perkataan, sama ada berlakunya penambahan huruf ataupun pengurangannya. Contoh penambahan huruf yang kita baca tadi lah. Kataba masuk jadi yaktubu. Dan kataba boleh jadi kataba. Tambah alif selepas kaf. Kenapa ditambah alif selepas kaf? Adalah sebabnya. Dan ia membawa makna yang sedikit berlainan daripada yang tak ada alif. Itu dibincangkan di dalam ilmu saraf. Saya ambil satu contoh lagi. Daraba maknanya apa? Memukul. Kalau tadaraba tambah ta tambah alif. Tadaraba bukan tada. Tadaraba. Apa makna dia? Pukul, memukul. Kalau daraba memukul saja. Kalau tadaraba pukul, memukul. Jadi ilmu saraf ni juga penting untuk kita ketahui supaya dapat faham. Kalau tidak, pening. Kenapa? Tadaraba ni apa benda pulaknya? Bila kita belajar, kita tahu ini maknanya begini, ya. Juga pengurangan huruf. Ada kalimah yang dikurangkan hurufnya. Perubahan baris dan sebagainya. Jadi semua ini dibincangkan di dalam ilmu saraf. Jadi ini sebagai pendahuluan untuk kita menguasai ilmu nahwu. Sekarang ni kita fokuskan kepada apa? Pengertian i'rab dan juga bina dahulu. Nanti akan dijelaskan lagi dalam bab yang khusus. Apa itu i'rab, apa itu bina, apa itu mu'rab, apa itu mabni. InsyaAllah pada minggu hadapan kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu yang berkaitan dengan jenis-jenis kalimah di dalam bahasa Arab. Kita berhenti setakat ini dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.